Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu? Okey, cikgu harap kamu dalam keadaan sihat walafiat. Dalam musim pandemik ni, tolong jaga kesihatan, tolong jaga diri, jaga SOP kamu, okey? Okey, pertama sekali cikgu nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada murid yang telah menghantar jawapan pada pelajaran yang lepas, latihan bagi pelajaran yang lepas, dan cikgu semak, cikgu dapati ada murid yang jawab betul semua. Tahniah. Okey, ada beberapa orang murid yang buat latihan cikgu beri, jawapannya betul, tapi cara penyelesaian dia tu salah. Okey, langkah tanda positif, tanda negatif tu pastikan betul dulu, baru kamu boleh kira. Okey? Sebab kalau dalam bahagian B soalan peperiksaan, bahagian B dan bahagian C, dia perlu tunjukkan jalan pengiraan tu. Okey? Kalau tak kamu rugi, markah 2. Kalau jawapan betul, jalan pengiraan salah, kamu dah rugi dah 1 markah di situ. Okey? Okey, untuk tingkatan 1, kamu dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi, cikgu harap bila naik sekolah nanti, waktu belajar dalam kelas, kamu dah sediakan kalkulator. Semua dah beli kalkulator. Okay, kalkulator saintifik. Sekurang-kurangnya yang 350 ms tu. Okay? Okay. Dalam peperiksaan pun dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi, kena guna kalkulator secara bijak. Okay. Okay, baik. Untuk minggu ni, kita akan sambung bagi subtopik seterusnya iaitu 1.2. Okey. 1.2 iaitu kita dah belajar 1.2 pada minggu lepas iaitu penambahan dan penolakan. Okey. Pada minggu ni cikgu nak sambung masih lagi 1.2. Okey, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Tapi kali ni kita nak lihat pendaraban dan pembahagian. Jadi video ni bagi subtopik 1.2, ini video bahagian yang kedua. Okey, kita nak lihat bagaimana kalau integer positif dan integer negatif dia melalui operasi pendaraban dan pembahagian. Okey, kita lihat. Okey, pendaraban dan pembahagian integer. Okey. Kita tengok dulu yang pertama. Okey, integer, ingat lagi apa maksud integer? Nombor bulat yang bertanda positif atau negatif. Okey. Integer positif darab integer positif sama dengan integer positif. Contoh integer positif. Ingat integer positif yang bertanda tambah tu. Okey. Integer positif integer positif darab integer positif, hasil dia mesti positif. Okey, integer positif bahagi integer positif pun akan menghasilkan integer positif. Contoh 3 integer positif kan, darab 4 pun integer positif. Jawapan dia 12. 3 darab 4, 12 lah. Okey, jadi jawapan dia pun mesti integer positif. Kalau bahagi pula, okey, kita pusing pula. 12 bahagi 4 sama dengan 3. Positif bahagi dengan positif, jawapan dia pun mesti dapat integer positif. Okey, kita tak tulis tanda positif kat depan. Sebab untuk integer positif, kita boleh tulis tambah ataupun tiada tulis tanda positif pun tak apa. Ini dikira integer positif. Okey, cikgu harap kamu semua dah hafal sifir Cikgu tak nak ada masalah bila kamu dah naik tingkatan 1 kamu tak hafal sifir. Sifir kena hafal. Okey? Peluang masa yang ada ni cuba hafalkan sifir, okey? Okey, kita tengok. Okey, kat sini positif darab positif sama dengan positif. Positif bahagi positif sama dengan positif. Ini tak ada masalah. Sebab dalam operasi biasa kamu memang buat 4 darab 4. Integer positif
4 darab dengan integer positif 4. 4 darab 4, 4 darab 4, 16. Kan? Positif darab positif, positif. Positif bahagi positif. 16 bahagi 4 pun sama dengan 4. Okey, ni tak ada masalah Tolong ingat. Okey, kita nak yang problemnya sekarang yang ni. Masalahnya sekarang, apakah hasil bagi setiap pengiraan yang berikut? Okey, yang tadi atas ini integer positif dan integer positif menghasilkan integer positif. Tambah jumpa tambah dapat tambah. Sama ada operasi darab ataupun bahagi. Persoalannya kat sini sekarang, bagaimana pula kalau yang pertama ni negatif 4, ini integer negatif darab 3. Ini pula integer positif. Negatif darab positif sama dengan apa? Integer apa pula? Positif ke negatif? 4 darab 3 kita tahulah 12. Tapi ni kita ada tanda ni. Jadi kita nak tahu apa integer negatif darab integer positif menghasilkan integer apa? Tanda apa? Positif atau negatif? Yang ni pula terbalik. Tadi negatif darab positif. Yang kedua ni positif darab negatif. Bagaimana pula dengan tanda hasil dia? Okey? Okey ni. Seterusnya yang ni. Bahagi. Negatif bahagi positif. Apa pula hasil dia? Tanda yang berbeza. Ada tanda negatif, ada tanda positif. Yang kedua pula positif bahagi pula negatif. Bagaimana pula tanda dia? Okey. Yang terakhir ni negatif darab negatif. Tengok. Tadi positif bertemu positif. Positif. Okey. Sekarang ni negatif bertemu dengan negatif. Operasi darab. Apa pula dia punya tanda yang hasil? Okey. Yang ni negatif bahagi negatif. Ini tadi operasi darab. Ini operasi bahagi. Apa pula tanda yang kita akan dapat? Okey. Kita nak lihat satu persatu bagi warna merah ni, hijau, biru ni. Kita nak tengok. Okey. Pendaraban dan pembahagian integer negatif dengan integer positif atau integer positif dengan integer negatif. Okey, kita lihat situasi ni dulu. Mendarabkan dua integer dengan tanda yang berlainan. Operasi darab kita nak darabkan operasi darab dengan tanda yang berlainan. Okey, katakan di sini kita ada bil elektrik lah katakan. Bil elektrik berjumlah RM4. Okey? Maksudnya kita perlu bayar bil. Bila bayar bil bermaksud kita keluarkan duit bayar. Kita menggunakan tanda negatif. Bayar. Okey? Negatif 4. Sebab duit kita makin berkurang. Bukan makin bertambah kan? Bayar bil. Negatif 4. Okey? Katakan bil elektrik kita yang berjumlah RM4 ni ada 3. Ada 3 bil yang perlu kita bayar. Di mana setiap satu bil berjumlah RM4. Okey? Sama dengan. Okey. Sekarang maksudnya ada 3 bil yang berjumlah RM4. Okey. Kita perlu bayar bermaksud operasi. Kita lihat sini. Negatif 4 darab 3. Kenapa negatif 4? Kerana kita perlu bayar bil. Bayar bil bermaksud tanda negatif. Kena bayar negatif. Negatif 4. Berapa bil kita kena bayar? 3 bil yang kita perlu bayar. Okey. Jadi kat sini negatif 4. Tanda negatif darab positif 3 sama dengan negatif 4 tambah negatif 4
tambah negatif 4. Maksudnya 3 kali bil kan kita kena bayar. 3 helai bil ni kita kena bayar 3 kali lah. Sekejap ya. Tepi bil. Okey ni. Tadi saya cakap kita perlu bayar bil RM4 sebanyak 3 kali. Bil yang pertama, bil yang kedua, bil yang ketiga. Tambahkan ataupun negatif 4 darab 3. Okey, bermaksud didarabkan 3 kali bil ni. Sama dengan kita akan dapat jawapan negatif 12. Okey. Perlu bayar satu bil RM4. Tambah lagi RM4. Tambah lagi RM4. Negatif 4, negatif 4, negatif 4. Jumlahnya kita perlu bayar ialah RM12. Bermaksud sini kita perlu bayar negatif 12. Nampak tak kat sini? Integer negatif darab dengan integer positif, jawapannya akan menghasilkan integer negatif. Okey. Ni formula dia kena ingat ni. Negatif darab positif sama dengan negatif. Okey, ni dia kata kat sini. Integer negatif darab integer positif sama dengan integer negatif. Okey. Okey, begitu juga integer positif darab integer negatif. Okey, tadi negatif darab positif. Ni negatif darab positif. Okey, sekarang ni kita terbalikkan pula. Songsangkan ni pula. Positif darab negatif. Okey. Sama juga 3 bil yang perlu dibayar. 3 darab negatif 4. 3 darabkan dengan negatif 4 sama dengan 3 darab 4, 12. Positif darab negatif akan dapat negatif. Okey. Sama. Positif darab negatif pun akan dapat negatif. Okey. Yang ni membahagikan dua integer. Sama juga. Okey, katakan kita ada bil yang berjumlah RM12. Kena dibahagikan kepada 3 orang. Jadi 3 orang ni kena bayar sama rata lah. RM12 bil ni kena bayar sama rata kepada 3 orang. Jadi setiap seorang perlu bayar RM4. Okay, jadi kat sini operasi dia perlu bayar negatif 12 bahagi negatif 3. Negatif 12 bahagi dengan 3 sama dengan la ilaha illallah. Maaf Okey. Tadi kita sampai kat mana? Okey ni. Okey, biar dia jalan dulu. Okey, kita stop dulu. Jadi kat sini pendaraban pembahagian. Okey, kita ada dua pendaraban pembahagian. Okey, sekarang yang pertama, negatif darab positif, jawapan mesti negatif. Positif darab negatif pun jawapan mesti negatif. Operasi bahagi pun sama. Negatif ni negatif sama negatif bahagi positif. Negatif bahagi positif. Ni tanda positif dia tak tulis Saya sebut positif ni bermaksud sini ada tanda tambah sebenarnya tapi dia tak letak.
Kamu kena faham. Biasanya tanda negatif saja tulis, positif tak ada. Negatif bahagi positif, jawapannya mesti negatif. Okay? Negatif bahagi negatif sama dengan positif. Okay, ini tadi. Macam mana negatif bahagi negatif sama dengan positif. Okay? Yang ini tadi. Negatif 12 bahagikan dengan 3. Okay? Bil yang berjumlah RM12 perlu bayar RM12 bahagi pada 3 orang sama banyak. Jadi setiap seorang perlu bayar negatif 4. Maksudnya perlu bayar seorang RM4. Okey. Baik. Itu kesimpulan. Integer negatif bahagi integer positif sama dengan integer negatif. Integer negatif bahagi integer negatif akan menghasilkan integer positif. Okey. Saya fokus kepada tanda sahaja sebab kalau ikutkan operasi pendaraban dan pembahagian ni sama je. 4 darab 3, 12. 3 darab 4, 12. 12 bahagi 3, 4. 12 bahagi 4, 3. Sama saja. Operasi darab, operasi bahagi yang awak belajar waktu sekolah rendah. Okay? Cuma sekarang kita melibatkan tanda. Integer positif dan integer negatif ni. Tanda tu kita kena pastikan betul. Bila kita dah darabkan 4 darab 3, 12. Tapi tanda ni kita kena perhatikan. Kalau negatif darab positif, negatif. Yang ni nak tanda ni yang kita nak tentukan. Okey? Sebab tu awak kena hafalkan sifir tu. Sifir kena hafal. Barulah boleh fokuskan pelajaran tingkatan 1 sekarang ni berkenaan dengan integer. Positif, negatif, negatif, positif. Gitulah. Okay, tak apa, kita tengok latihan. Kita tengok dulu pula. Pendaraban dan pembahagian integer negatif, negatif. Okey, sekarang ni tadi positif, positif sama dengan positif. Sekarang ni bila negatif dengan negatif, apa pula hasilnya? Okey. Baik. Okey. Okey, sekarang ni 3 bil bernilai RM4. 3 bil bernilai RM4. Okey, bermaksud negatif 4. Mendarabkan 2 integer negatif. Negatif 3. Okey, kat sini la ilaha illallah. Baik, kat sini situasi dia, okey, dia perlu bayar bil bernilai RM4 sebanyak 3 bil. Kemudian ibu dia bantu membayar bil tersebut. Okey, bantu bayar ketiga-tiga bil tersebut. Okey, jadi ibu mengambil 3 bil tersebut untuk dibayar. Okey, jadi negatif 3 ni ibu dia tolong bayar, negatif 3 ibu dia tolong bayar sebanyak 3 bil berjumlah RM4 ni. Negatif 3 darab dengan negatif 4. Jadi kesimpulan kat sini, dia perlu bayar RM12. Negatif 3 darab dengan negatif 4 sama dengan RM12. Okey. Negatif darab negatif akan menghasilkan tanda positif. Sebab tadi ibu dia dah ambilkan bayar. Jadi dia tak perlu keluarkan duit lah nak bayar. Ibu dia dah bayarkan, RM12 lah ibu dia bayar. Dia tak perlukan keluarkan duit. Ibu dia dah bayar, tadi dia positif. Okey. Sama juga kat sini pembahagian positif bahagi negatif, negatif. Kesimpulannya, integer positif bahagi integer negatif. Positif bahagi negatif dapat negatif. Okey, ringkasannya kat sini. 3 darab 4, 12. Positif darab positif,
positif. Negatif darab negatif pun positif. Okey, bahagi pula positif bahagi positif, positif. Negatif bahagi negatif, positif. Tengok kamu tengok kat sini. Simbol yang sama, tanda yang sama menghasilkan tanda positif. Kamu ingat je, kalau operasi darab atau bahagi, positif bertemu positif atau negatif bertemu negatif, nampak tak tandanya sama? Tanda yang sama, semua jawapannya mesti positif. Okey, tetapi kalau tanda yang berbeza, jawapannya mestilah bertanda negatif. Senang je nak ingat. Jumpa tanda yang sama, jawapan mesti positif. Jumpa tanda yang berbeza, jawapan dia mesti negatif. Tak kira lah operasi pendaraban ataupun operasi pembahagian. Okey? Kita tengok contoh soalan jadi ini tips pendaraban. Ini penting. Ini sampailah tingkatan 5 kamu kena ingat benda ini. Tips ni tolong ingat, tolong hadamkan. Okey. Untuk operasi pendaraban, kalau integer positif bertemu positif, hasilnya ialah positif. Kalau integer negatif darab dengan integer negatif pun positif. Betul tak saya kata tadi? Kalau tanda yang bersama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeza, hasilnya mesti negatif. Kalau pembahagian pun sama. Okey, tengok kat sini. Tengok sini Ni, tanda dia sama kan? Positif, positif. Negatif, negatif. Hasil dia mesti positif. Positif, positif. Negatif, negatif. Hasil dia mesti positif. Okey. Kalau tanda ini berbeza, positif darab negatif, hasil dia negatif. Tanda berbeza, hasil dia mesti negatif. Ingat. Hasil tanda yang berbeza, hasil dia mesti negatif. Tanda yang sama, hasil dia mesti positif. Tak kira lah operasi pendaraban ataupun operasi pembahagian. Okey. Cikgu nak kamu salin Kalau kamu boleh salin contoh tadi itu pun lagi bagus. Yang ni, tips ni memang kena salin. Okey, kita tengok latihan. Sebelum buat latihan, kita tengok dulu. Contoh dulu. Cikgu sediakan contoh kat sini. Okey. Sekarang ni kita lihat contoh cikgu bagi dua contoh kat sini. Negatif 4. Okey, contoh yang pertama, negatif 4 darab negatif 5. Okey, macam mana cara nak selesaikan? Langkah pertama, darabkan dulu nombor tu. Okey, 4 darab 5. Okey, tengok nombor, darabkan macam biasa. Apa sifir kan? 4 darab 5, 20. Okey, kemudian barulah kita buat operasi darab bagi tanda integer ni. Sini negatif. Tengok sini tanda negatif. Sini pun negatif. Operasi apa? Operasi darab. Tadi, tips tadi, kalau tanda yang sama, negatif, negatif, tanda sama, jawapan dia mestilah positif. Okey? Betul tak? 20 positif. Kenapa cikgu tak letak positif sini? Sebab 20 ni memang integer positif. Integer positif, kita tak perlu tulis pun tak apa tanda positif ni. Tapi kita tahu kenapa dia tanda positif, sebab negatif darab negatif. Integernya sama. Jawapan dia mesti positif. Okey, selesai? Ni jawapannya 20. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. 16 bahagi negatif 2. Sama juga step dia. Langkah 1, bahagikan 16 bahagi 2. Okey. 16 bahagi 2 berapa? 8. 16 bahagi 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 bahagi 2,
8. Okey, tulis dulu 8. Sekarang ni, jangan tertinggal pula. Kita ada dia punya tanda. 16 ni depan ni sebenarnya adalah tanda positif. Cuma dia tak tulis. Okey, 2 ni tanda depan dia ada tanda negatif. Yang sini pula positif. Operasi apa? Ni operasi apa soalan ini? Operasi bahagi. Ingat cikgu cakap apa? Tanda yang berbeza sama ada operasi darab atau bahagi. Jawapan dia mestilah tanda negatif. Nampak tak? Sebab tu dia letak tanda negatif 8. Jelas? Okey. Cikgu, kenapa ada tanda kurungan kat sini? Kenapa kat sini tak ada kurungan? Kenapa sini ada kurungan? Nampak tak kurungan negatif 5 ni dibuat dalam kurungan dalam rumah dia? Okey, tujuannya dia tak nak campur adukkan operasi darab ni dengan negatif. Okey, takkan nak buat darab, tolak sini. Bahagi. Lepas tu tolak pula. Ini tak ada. Ini bukannya operasi matematik. Dia operasi matematik biasanya tanda negatif akan disertakan dengan tanda rumah kurungan ni. Okay, jadi abaikan je lah kalau dalam ni hanya ada satu saja. Okay, kalau ada satu macam ni, abaikan je lah, tak apalah. Ni dia saja buat rumah untuk dia. Tapi kalau misalnya kurungan ada negatif 1, negatif 2. Yang ni masalah. Yang ni kena selesaikan dulu. Ni, tolak 1, tolak 2. Berapa? Dah belajar dah minggu lepas. Hutang RM1, hutang lagi RM2. Jadikan dia 1 dulu. Ni apa? Negatif 3. Sebab tu kita belajar yang sebelum ni. Tambah tolak dulu ni lah. Tolak 1, tolak 2. Hutang RM1, hutang lagi RM2. Jadi kamu hutang RM3. Okay, nampak? Kembali macam bentuknya ni. Kalau dalam dia hanya ada satu nombor ni, integer negatif macam ni tak ada masalah. Tapi kalau ada dalam kurungan, ada 2 integer macam ni, kamu kena selesaikan dahulu. Jadikan dia 1 dulu. Barulah kamu boleh selesaikan ni. Jelas Okey. Sekarang ni, hanya ada 5 saja soalan kamu untuk minggu ini. Cikgu nak kamu buat ikut langkah yang cikgu terangkan. Okey. Contoh yang ni, katakan negatif 8 darab negatif 20. Buat dulu 8 darab 20 sama dengan berapa. Okey. Boleh macam cikgu tulis ni. Tak payah asing-asingkan. Okey. 8 darab 20 berapa? Buat ruang. Buat sini 8 darab 20 berapa? Tinggalkan ruang sini besar sikit lah. Bagi ruang sikit. Kalau katakan nak tulis negatif positif adalah ruang kan. Kalau dah tulis rapat sini macam mana kamu nak tulis? Okey. Negatif darab negatif. Apa tanda dia? Tengok negatif darab negatif. Tanda yang sama. Hasil dia apa? Ni. Positif darab negatif. Tanda yang berbeza. Hasilnya mesti apa? Yang ni pula. Ni ada 3 pula nombor. Cikgu contoh 2. Kenapa cikgu bagi 3? Senang je ni. Okey, 3 nombor. Kamu darabkan juga nombor biasa. 2 darab 13 berapa? Dapat jawapan darab dengan 8 lagi. Tak tahu tekan kalkulator terus pun tak apa. 2 darab 13 darab 8 sama dengan berapa? Tak pun buat satu persatu. Saya suka kamu buat satu persatu. Buat dulu. 2 darab 13 sama dengan berapa? Okey. 2 darab 13 sama dengan berapa? Negatif darab negatif. Tanda yang bersama kan? Tanda sama mesti positif. 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. Jadi 26 darab negatif 8. Kenapa darab negatif 8? Ni tak selesai lagi Kita baru buat yang ni tadi. Negatif 2 darab negatif 13 dapat 26. Sekarang sama dengan, ini maksudnya 26 dapat daripada hasil darab ni. Darab negatif 8. Barulah kira seterusnya. 26 darab 8 berapa? Okey, sekarang ni positif darab negatif berapa? Carilah jawapan dia berapa sini. Okey. Yang ni sama juga macam contoh. Ni pun sama juga. Ni ada 3. Ni pun kamu selesaikan ni dulu.
Okey, ni kira. Negatif 153 bahagi dengan negatif 48 dapat berapa? Sini berapa? Bahagikan dengan 17. Barulah kira seterusnya. Nombor yang ni bahagi 17 berapa? Okey? Buat step by step. Buat langkah demi langkah. Boleh 5 soalan ni saja kamu buat. Kamu hantar pada cikgu. Nanti cikgu semak. Okey, lepas cikgu dah semak, kamu tandakan jawapan kamu. Tuliskan skor sekali. Nanti naik sekolah cikgu boleh tanda. Cikgu beri tangan saja. Okey, bermaksud cikgu dah semak lah jawapan latihan kamu. Okey, kalau yang dah salah tu nanti buat pembetulan. Okey, itu sahaja. Kalau ada masalah boleh WhatsApp personal dengan cikgu. Okey? Okey. Setakat itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.